Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada sesi PDPR pada hari ini, objektif pembelajaran kita ialah murid dapat mengembangkan satu isi atau satu idea bagi karangan respons terbuka menggunakan bahasa yang gramatis. Standard kandungan yang akan kita kupas ialah 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Melaluinya, kita akan menguasai kemahiran 3.43, iaitu menulis perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis menggunakan bahasa yang gramatis. Bagi tujuan tersebut, saya akan merujuk kepada tema pendidikan. Di tingkatan 4, tema ini berada pada bab 2, iaitu bertajuk Insan Terdidik Negara Sejahtera. Kita akan melihat kepada soalan 2, iaitu bagaimanakah konsep bilik darjah masa hadapan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin berkongsi nasihat yang ditunjukkan dalam muka surat 14 buku teks tersebut. Katanya, ilmu itu pelita hati, penyuluh jalan kegelapan. Orang berilmu dihormati, dikasihi orang setiap masa. Ilmu ada di mana-mana, asal saja rajin mencarinya. Baiklah, kita akan mengembangkan isi bagi karangan soalan respons terbuka. Oleh itu, murid-murid perlu mengetahui berapakah jumlah perkataan atau bilangan ayat dalam perenggan. Bagi soalan respons terbuka, jumlah perkataan adalah antara 350 hingga 500 patah perkataan. Oleh itu, kita perlu menentukan jumlah perkataan dalam perenggan. Di sini, saya mengemukakan 3 model untuk memilih jumlah perkataan yang sesuai. Model pertama, kita akan memilih 3 saja idea utama dan huraian bagi setiap perenggan itu berjumlah 100 patah perkataan. Manakala bagi model B, sekiranya murid memilih untuk menghuraikan 5 idea utama, murid perlu menulis dalam lingkungan 70 patah perkataan sahaja. Namun jika memilih model C, idea yang keempat perlu dihuraikan sebanyak 80 patah perkataan. Berikutnya kita perlu melihat kepada fokus soalan. Bagi soalan yang meminta murid-murid untuk menulis tentang usaha, langkah atau cara, dalam perenggan itu kita perlu menjawab soalan siapa atau apa dan juga menjawab soalan bagaimana. Contohnya, bagi soalan tema ini, soalan yang boleh dikemukakan ialah langkah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran maya. Jadi siapa? Murid, guru dan ibu bapa. Atau apa ialah KPM, sekolah dan juga PIBG. Bagaimana? Mungkin ibu bapa perlu menyiapkan peranti yang sesuai bagi pembelajaran maya. Bagi fokus soalan yang membincangkan ataupun meminta murid menulis kepentingan, fokus bagi perenggan tersebut ialah menjawab soalan kenapa dan juga bagaimana. Bermaksud murid memberikan punca ataupun sebab lalu menyatakan kesan bagi soalan itu. Sebenarnya kita boleh juga tambah soalan bila, di mana, yang mana atau siapa bagi menambahkan keberkesanan penerangan kita. Ingin saya maklumkan kepada murid-murid bahawa bagi setiap perenggan itu kita perlu mengemukakan idea utama dan idea-idea sampingan. Idea utama adalah apabila kita merujuk kepada tugasan, maksudnya menjawab terus tugasan. Sebagai contoh, soalan tadi ialah langkah-langkah meningkatkan kualiti pembelajaran maya. Idea utamanya ialah ibu bapa menyediakan peranti untuk pembelajaran maya itu.
Manakala idea sampingan boleh berbentuk huraian. Huraian ini untuk menjelaskan ayat topik dengan soalan 6W dan 1H. Kita juga gunakan penanda wacana yang sesuai supaya berlakunya kesinambungan idea. Ayat sampingan itu juga kita boleh tulis dalam bentuk contoh atau sokongan. Sokongan ini mungkin merupakan dapatan dari data dan juga sokongan pendapat mereka yang terkenal atau berintegriti. Sebagai contoh bagi tema ini, kita boleh menuliskan kajian kes yang telah dibuat oleh universiti tempatan ataupun universiti dalam negara. Kita juga boleh dapatkan pendapat daripada Menteri Pendidikan sendiri ataupun kita petik daripada bahan yang dikeluarkan oleh KPM. Perkara yang seterusnya dalam ayat sampingan kita nyatakanlah peribahasa atau istilah terkini yang boleh menunjukkan kita mempunyai kosakata yang luas. Bagi membincangkan atau untuk cikgu menunjukkan contoh bagaimana mengembangkan idea, cikgu akan pergi kepada soalan. Ini merupakan soalan bagi karangan respons terbuka. Karangan respons terbuka akan diikuti dengan beberapa bahan yang dianggap sebagai membantu murid. Bahan rangsangan ya. Di sini ada dua bahan rangsangan. Pertama ialah bertajuk PKP Pembelajaran Maya Lakar Lanskip Baru Pendidikan Negara, dan yang kedua cikgu petik daripada bahan pembelajaran adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik COVID-19. Namun soalan yang sebenarnya ialah bincangkan kepentingan menguasai pembelajaran secara maya dalam kalangan pelajar. Murid-murid, tadi cikgu telah menyatakan bahawa kita boleh memilih salah satu daripada model yang cikgu nyatakan, dan bagi hari ini cikgu akan pilih model A di mana kita akan gunakan 100 patah perkataan, dan oleh sebab tajuknya ialah kepentingan menguasai pembelajaran, kita akan fokus kepada menjawab soalan bagaimana. Baiklah. Tema pendidikan ini di buku teks kita boleh rujuk mula muka surat 18, dan isu yang dikupas ialah pendidikan demi masa hadapan dan juga pendidikan sebagai asas kemajuan. Kita bergerak semula kepada tajuk soalan tadi, iaitu kepentingan menguasai pembelajaran maya. Antara topik utama ataupun ayat dasar yang boleh kita pilih, isi-isinya ialah pembelajaran maya ini penyampaian ilmunya secara mudah dan pantas. Kedua, kita kupas dari segi ekonomi ataupun faktor kos yang murah. Berikutnya, kita boleh nyatakan pembelajaran maya mempunyai pelbagai medium pembelajaran, dan yang keempat ialah menggalakkan pembelajaran kendiri. Oleh sebab kita hanya akan mengupas satu tajuk, jadi cikgu memilih untuk mengupas isi keempat, iaitu menggalakkan pembelajaran kendiri. Murid-murid perlu menulis satu perengan lengkap yang mengandungi 100 patah perkataan, mengandungi idea utama dan idea-idea sampingan. Idea sampingan yang cikgu pilih ialah dalam bentuk huraian, dan cikgu kemukakan idea sampingan dalam bentuk pembuktian serta memberikan contoh-contoh yang relevan. Idea utama kita tadi ialah menggalakkan pembelajaran kendiri. Jadi idea sampingan dari bentuk huraian, pembuktian dan contoh, cikgu akan jawab melalui soalan-soalan. Apakah pembelajaran kendiri? Kenapa perlu pembelajaran kendiri? Bagaimana melaksanakan pembelajaran kendiri? Siapa boleh membantu atau siapa patut terlibat? Dan kita berikan satu ungkapan menarik. Slide yang sedang dilihat merupakan idea-idea sampingan bagi menjelaskan idea utama. Kita ingat tadi idea utamanya ialah meningkatkan pembelajaran kendiri.
Jadi kita perlu jawab apa itu pembelajaran kendiri, apakah kaitan pembelajaran kendiri dengan pembelajaran maya, kita masukkan siapa patut terlibat dan cikgu letakkan ungkapan menarik. Okay, siapa patut terlibat? Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan melalui pemantauan secara alam maya oleh guru-guru, dan contoh yang cikgu kemukakan ialah antara platform yang sesuai untuk diguna pakai bagi tujuan pengurusan pembelajaran secara digital ialah Blackboard, Edmodo, Google Classroom dan Kelas Mojo. Okay, ungkapan yang cikgu gunakan ialah belakang parang diasah, lagikan tajam. Berikutnya nanti cikgu akan tunjukkan satu karangan atau satu perangan lengkap. Namun begitu, cikgu ingin mengingatkan kembali murid-murid tentang ayat topik dan ayat sampingan. Okay, ayat topik nanti cikgu akan gunakan warna ungu. Ayat huraian, ayat sampingan bentuk huraian cikgu gunakan hijau. Okay, ayat yang menunjukkan contoh atau sokongan cikgu gunakan ungu. Cikgu gunakan warna orange, dan cikgu gunakan kosakata menarik dengan warna hijau muda. Juga cikgu ingin menunjukkan nanti dalam perenggan yang cikgu telah tulis tersebut, kita boleh meletakkan idea utama tidak pada ayat pertama. Cikgu tunjuk bagaimana idea utama ini berada di tengah-tengah perenggan. Juga cikgu tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan pelbagai jenis ayat. Contohnya, cikgu ada gunakan ayat tanya, dan cikgu gunakan ayat-ayat yang lain. Nanti murid-murid akan tengok sama-sama dengan cikgu ya. Okay. Slide ini merupakan satu perenggan lengkap bagi menjawab soalan kita, iaitu kemahiran mengembangkan isi. Okay, cikgu bacakan. Okay, pembelajaran akses kendiri merupakan model pembelajaran yang telah mencetuskan fenomena apabila meletakkan murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Bagaimanakah keadaan ini menyokong dan dikaitkan dengan kepentingan pembelajaran maya? Penjelasan mudahnya ialah murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri. Situasi ini selari dengan pembelajaran maya apabila di tangan muridlah kita memberikan kuasa memilih masa, tempat belajar, isi kandungan dan kadar pembelajaran yang sesuai mengikut kemampuan diri mereka. Oleh hal yang demikian, kita telah pun memberikan autonomi kepada murid untuk terlibat dalam pembelajaran terarah sendiri ataupun self-directed learning. Yang warna ungu ni ialah idea utama ya. Jadi, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan melalui pembelajaran secara alam maya bagi menyokong pembelajaran kendiri mereka. Kita perlu yakin dengan peribahasa Melayu, iaitu belakang parang diasah, lagikan tajam. Konsistensi dan yakin diri melalui pembelajaran kendiri ini pasti merubah style pembelajaran konvensional kepada bentuk yang lebih canggih dan bernilai tinggi, iaitu pembelajaran secara maya. Maka semua pihak perlulah mendorong dan menyokong pembelajaran maya kerana kedua-duanya menyokong antara satu sama lain. Ayat terakhir yang berwarna merah merupakan ayat penegasan. Okay, jadi sebagai tutorial, cikgu harapkan murid-murid untuk cuba mengembangkan idea yang telah cikgu bagi tadi. Tadi cikgu bagi 4 idea, salah satunya telah pun cikgu kembangkan, dan murid-murid masih ada 3 idea lagi untuk murid-murid buat latihan mengembangkan idea. Sebelum cikgu akhiri, cikgu minta ampun dan maaf kerana kekurangan dan kelemahan. Moga perkongsian sesi ini bermanfaat dan cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sebelum itu, cikgu lantunkan serangkap pantun.
Kini musim manggis dan pulasan. Hati-hatilah memijak dahan. Cikgu hanya dapat berpesan untuk manfaat perbanyak latihan. Sekian, terima kasih.